Okey, kita tengok balik soalan nombor 1 tadi. Soalan nombor 1 tadi tu dia tanya kita apa dia X kan. So kita abang X tu adalah protein, inilah contohnya telur, daging, kacang soya, ayam dan ikan. Okay, yang kedua, apa fungsi protein untuk membantu pertumbuhan, membina sel-sel baru dan membaiki selnya rosak. Okay, soalan nombor 1 lagi dia tanya Amri mengalami obesiti, cadangkan amalan yang perlu dilakukan oleh Amri untuk mengawal kesihatan. Awak kena sebut untuk senaman. Lepas tu sebut pula selain daripada senaman tu dia kena apa? Menjaga makanan lah. Okay. Sekejap, kita tengok kat sini. Dia kena amalkan makanan yang sihat, bersenam, banyak minum air kosong. Okay, yang kedua, cadangkan menu sarapan seimbang untuk Amri. Makanan yang tak ada minyak seperti telur rebus, air coklat ataupun air kosong. Lepas tu dia boleh makan roti lah, jangan makan roti canai, roti yang biasa lah. Okay, pada pendapat anda, apakah punca masalah Amri? Ada dua sebab. Satu, dia punya sikap dia, tabiat dia dan tabiat dia yang tak bersenam, ataupun satu lagi adalah makanan lah. Makanan yang berlebihan seperti minuman bergas dan makanan rapuh. Soalan nombor 2 tadi, apakah kelas makanan sesuai oleh Niko yang tinggal di kawasan Artik? Kawasan Artik itu kawasan sejuk, so dia kena makan makanan yang tinggi lemak, iaitu lemak ikan lah. Kenapa dia perlu banyak makan lemak ikan? Untuk meningkatkan haba, nak panaskan badan dia. Ini soalan nombor 3. Rajah menunjukkan sistem pencernaan manusia. Mula dari atas ni. Kenal pasti bahagian P hingga W. Tak sah cikgu suruh awak tengok satu video, betul tak? Video tu dia suruh kita hafal. Mak Leha apa, pakai deodorant apa tu. Check balik. Itu adalah cara mudah untuk awak hafal. Start daripada atas ni mulut. Okay. Sini mulut. Okay, sini esophagus lah. Esophagus. Esophagus tu tempat makanan lalu ni. Okay. Lepas tu, tak besar ni. Tak besar ni nama dia hati. Okay, kemudian bawah dada kita ialah, apa dia ni? Betul besar tu, perut lah, perut. Okay, so T tu adalah perut. Okay, U nampak dia macam kecil tu. U tu ialah duodenum. D-U-O-D-E-N-U-M. Duodenum. Okay. V ialah, awak tengok dia kecil daripada yang warna coklat ni . Kalau dia kecil, dia adalah usus kecil. Okay, betul ada melintang ke atas. Okay. Ni melegak 2, satu lagi melintang. Ada 3 tu. Yang tu adalah usus besar . So R adalah usus besar. Okay, W ni atas dia ada satu tempat nak simpan najis. Nama dia rectum. W bukan rectum . W tu tempat lubang nak keluar najis tu, nama dia dubur. Okay. Soalan kedua. Namakan bahagian bermulanya pencernaan karbohidrat. Karbohidrat ni bila dia masuk saja dalam mulut kita ada enzim nama dia amylase. So mula dekat mulut pun dah start pencernaan lah. So mulut adalah tempat pertama pencernaan berlaku. Yang kedua dia tanya kita pencernaan protein. Protein ni dia mula sekali dekat perut. Senang nak ingat, P untuk protein lah, perut untuk protein. So protein awak ingat perut. Pencernaan lemak bermula di duodenum. Okay, ni duodenum ni duduk kat U ni. Okay. Sini adalah tempat permulaan pencernaan lemak sebab penghasilan jus-jus daripada pankreas akan bantu untuk pencernaan lemak. So untuk perut, perut ni tempat bermulanya pencernaan protein. Di mulut tempat mulanya pencernaan karbohidrat. If awak makan nasi, di mulut tu dah start dah pencernaan. Ikan apa semua tu kita cuma pecahkan bagi jadi kecil. Bila masuk perut, barulah ikan-ikan tu, daging ke, kambing ke, sotong ke, barulah dia akan mula dicernahkan, bermula di perut lah. Tapi macam kalau kita makan lemak ke apa tu, keju lah apa kan, dia akan mula dicernahkan di duodenum lah, di duodenum. So lemak
bermula di duodenum. Karbohidrat mula di mana? Di mulut. Okey, soalan nombor 3. Oh, sorry. Salah. Kau buku teks. Okay, soalan nombor 4. Amirah telah menguji 2 jenis makanan yang berlainan menggunakan larutan iodin dan larutan Benedict. Okey. Cikgu tak cover lagi tadi. Salah. Cikgu bila aku salah. Semua sihat kau ni? Sehat. Sihat, bagus. Berapa hari lagi nak pergi sekolah? Berapa hari lagi nak pergi sekolah? Kira tak? 3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Seronok ke tak seronok nak pergi sekolah? Seronok. Seronok. Nanti kita pergi jumpa kat sekolah nak. Jumpa kat sini. Jumpa kat sini tak nampak. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4, baca tu Kuhan. Nasi bertukar. Amirah telah menguji 2 jenis makanan yang berlainan menggunakan larutan iodin dan larutan Benedict. Hasil pemerhatian Amirah adalah seperti berikut. Lagi sambung macam. Nasi. Nasi bertukar warna menjadi biru tua apabila ujian iodin dijalankan, kekal biru apabila dilakukan ujian Benedict. Madu kekal warna perang apabila ujian iodin dijalankan, menjadi mendakan merah bata apabila ujian Benedict. Okey. Sebutannya Benedict. Okey, thank you Kuhan. Okey. Sebenarnya apa kandungan dalam nasi? Cuba kita ingat balik. Nasi ni dia termasuk dalam apa tu tadi kita kata? Dia duduk kat bahagian bawah kan, piramid makanan yang bahagian bawah sekali. So nasi tu kandungan utama dia adalah karbohidrat. Okey, dia adalah karbohidrat. Karbohidrat ni dalam dia kandungan dia adalah kanji. So kanji ni adalah molekul besar lah. Kalau kita kecilkan kita akan dapat glukosa. Okay, boleh dapat glukosa. Tapi kita tak dapat glukosa lah sebab nasi tu belum dicernakan. Maksudnya dia masih dalam keadaan molekul besar lah, iaitu ada kanji. Rupanya kanji ni kalau kita titiskan iodin, tahu tak iodin tu apa dah? Cuci luka tu. Kan bila kalau kita jatuh bicycle ke apa ke, nanti pergi kat klinik tu dia cuci dengan iodin nak warna kuning tu kan. Yang tu iodin. Kita ambil iodin tu, kita titik atas nasi, kita nak buat ujian jangan nak makan nasi lepas titik iodin tu. Lepas kita titik atas nasi, rupanya nasi kita nanti akan tukar jadi warna biru muda. Siapa yang tak tahu warna biru muda ni macam ni. Ni kat ni. Biru muda dah. Biru. Dia mana ni macam ni. Macam tu. Nasi kita yang putih tu akan tukar jadi warna macam ni. So, nasi yang dah bertukar warna tu menunjukkan yang dia ada kanji. Okey, dia ada kanji. Okey, kalau ambil madu pula kita titikkan dengan satu titisan Benedict Tadi kita buat kanji, nanti kita buat Benedict, nanti kita akan dapati nasi tak berubah warna. Tapi madu akan jadi mendakan merah bata, menunjukkan yang madu tu dia ada gula lah. Okay, dia ada gula ataupun kita panggil dia glukosa lah. Okey, jelaskan cara Amirah melakukan ujian Benedict. Macam mana cara nak masukkan ujian Benedict lah? Ujian Benedict ni adalah satu ujian di mana kita nak masukkan ke dalam tabur uji. Cikgu tunjuk gambar dulu. Ni dia gambar dah sana. Cikgu buka buku teks kat awak. Duduk kat sini. Siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks untuk ujian Benedict. Ujian Benedict ada di muka surat. Ni apa ni? Ni dah. Ujian Benedict. Macam ni.
Kita ambil tabung uji, kita bubuhlah apa tu madu dengan kanji tadi tu. Kiranya kalau nasi tadi tu kita ambil air yang ada belah atas, dia tengah mendidih tu kita ambil air yang ada bubuh. Lepas tu bubuhlah iodin dalam ni. Lepas tu kita akan nampak lah warna dia berubah nanti lah. Macam ni lah ujian lah. Okey, tu je. Kita sambung balik. Jelaskan cara madu dimasukkan ke dalam tabung uji. Kemudian kita ambil larutan Benedict, kita titik lah dalam tu. Larutan dia warna biru muda kot. Nanti bila dicampur dengan madu, apa yang berlaku adalah kita kena panaskan dia dulu guna kukus air. Barulah kita nampak berlakunya menekan seperti merah bata. Okey. Makanan seperti nasi pula kalau kita uji dengan iodin, yes, kita akan nampak warna dia jadi warna biru lah. Biru. Tapi kalau buat ujian Benedict tak ada perubahan lah. Tak ada perubahan sebab Benedict tu dia hanya akan uji pada glukos. Madu pula kalau kita titik kat iodin atas dia, ambil iodin titik atas madu tak jadi apa. Tak ada perubahan. Dan Benedict kalau kita titik atas madu akan nampak mendakan merah bata. Merah bata ni maksudnya dia punya merah tu bukannya merah terang lah, merah macam merah oren tu. Macam bumbu rumah, warna-warna oren tu. Okey, jadi apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Kesimpulan yang kita boleh buat daripada apa yang Amirah buat ni, nasi ada apa? Kalau ada perubahan jadi biru? Nasi ada kanji. Okey, itu maksud dia. Manakala madu mempunyai gula. Dipanggil gula penurun lah, gula ringkas. Gula ringkas. Gula glukos. Okey. Nombor 5, kita nak tengok macam soalan tu. Okey, nombor 5. Apa soal apa tadi? Sekejap Siapa nak baca soalan nombor 5? Puyi menjalankan eksperimen. Panisha baca. Puyi telah menjalankan eksperimen tentang kesan haba terhadap Amelia. Amelia mencernakan Bukan manusia, maltosa. maltosa. Okey. Sekejap. Sambung Encik. Sambung. 2 ml larutan Amelia dituang ke dalam dua tabung didih A dan B. Hanya larutan di dalam tabung didih A dididihkan. Kemudian larutan tersebut dibiarkan sejuk hingga mencapai suhu bilik. 5 ml ampaian kanji ditambahkan ke dalam A dan B. Selepas 10 minit, Puyi menjalankan ujian untuk menguji kehadiran Maltosa. Puyi mendapati maltosa hadir di dalam tabung didih B sahaja. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey. Kita tengok nombor 5 lah. Apa dia maltosa? Kita belajar mula-mula sekali karbohidrat kan yang paling besar lah. Okey, bila karbohidrat tu dipecahkan, dia akan jadi maltosa sebelum jadi glukosa lah. Okey. Jadi maltosa ni adalah bahagian yang lebih ringkas kalau nak dibandingkan dengan kanji. Karbohidrat. Karbohidrat lebih besar. Dia kata bila dia buat eksperimen tentang kesan haba terhadap amylase, maksudnya amylase ni enzim tau. Amylase ni enzim. Ui, kenapa dia tak tu? Okay, amylase ni enzim. Enzim ni awak kena faham. Enzim ni dia sangat sensitif dengan haba. Sensitif dengan haba maksudnya dia boleh matilah kalau haba tu tinggi sangat, suhu tinggi sangat, dia mati. Maksud mati adalah enzim tersebut musnah, tak boleh digunakan. Apa dia enzim? Enzim ni adalah satu bahagian yang membantu untuk menguraikan makanan kita. Kita makan makanan tu, dia duduk dalam keadaan molekul besar lah.
Kita boleh gigit dengan kita punya gigi supaya dia kecil, tapi secara kimianya dia masih belum cukup kecil untuk diserap dalam saluran darah. Jadi dalam kapiler darah kita ni, kalau kita nak dia serap dalam vilus yang kita belajar hari tu, dia mesti dalam keadaan yang sangat kecil, iaitu glukos, asid amino. Okay, kalau dalam karbohidrat paling kecil sekali glukosa. Kalau protein paling kecil sekali asid amino. Kalau lemak paling kecil sekali adalah glycerol dan asid lemak. Jadi, cerita pasal glukos ni, kalau dia bermula daripada kanji ataupun karbohidrat, dia tak boleh diserap dalam darah. Dia mesti dikecilkan dulu lah dengan bantuan enzim. Enzim tersebut yang nak cerna karbohidrat ni, nama enzim tersebut adalah enzim amylase. So enzim amylase ni bila kita tingkatkan haba, sebab dia kata kat sini, tabung didih A dididihkan. Tabung didih dididihkan. Maksudnya yang A ni dia panas. Bila dia panas maksudnya enzim dia mati. So bila enzim dia mati maksudnya apa tu kanji yang apa dia kata nak tengok kanji tu, pencernaan kanji. Kanji tadi tidak akan diuraikan. Maksudnya dia masih dalam keadaan kanji. Kanji tak boleh jadi maltosa. Tak boleh. Sebab apa tak boleh jadi maltosa? Sebab apa? Yang nak uraikan dia tu mati. Pasal apa dia mati? Sebab dia panas. Contoh dia macam tu. Jadi soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Dia tanya kita, soalan A Sekejap Allah cikgu padam pula. Soalan A, dekat mana ni? Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam eksperimen? Nyatakan 2 pemboleh ubah. Dan satu lagi ialah kena buat kesimpulan bahawa suhu yang tinggi telah memusnahkan amylase. Adakah kesimpulan tersebut betul? Kesimpulan yang dibuat oleh Puyi tu. Okey, kita tengok jawapan satu-satu. Apakah pemboleh ubah dia? Pemboleh ubah bagi kita punya eksperimen ni adalah suhu suhu. Jadi kalau suhu bagi amylase tinggi, nanti dia akan rosak dia akan rosak. Okey. Cerita dia macam ni. Dalam ni, tabung uji yang pertama ada kanji. Tabung uji kedua pun ada kanji. Tabung uji pertama ni kita buat amylase kat dia. Amylase tu ion kita lah. Dalam ion kita tu ada amylase. Dua-dua ada amylase. Tapi yang B ni kita panaskan. Kita buat api kat bawah. Bubuh api kat dia. Lama-lama amylase mati. So bila amylase mati, kanji ni tak boleh dicernakan. Kanji still jadi kanji. Tapi dalam cerita A, dalam tabung uji A, kanji telah diuraikan menjadi maltosa. Itu contoh dia. Jadi apakah pemboleh ubah manipulasi? Apa yang kita ubah sekarang ni adalah suhu amylase. Okay, suhu enzim amylase. Enzim yang duduk dalam ion kita. Nyatakan 2 pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen. Yang dimalarkan tu maksudnya awak jangan ubah. Jangan ubah. So kita tak boleh ubah isi padu amylase. Maksudnya banyak mana ayat liok yang masuk tu. Jangan tambah hak satu tu kita ubah 2 sudu. Hak satu lagi kita ubah 5 sudu. Tak adil lah. Jadi kita kena bagi sama. Maknanya kalau letak haba, yang 2 sudu tu akan mati dia punya amylase. Adalah banyak mana kanji yang kita bubuh ni. Hak ni kita bubuh kanji katakan 10 ml, hak yang ni pun 10 ml juga. Jadi yang pertama amylase, yang kedua adalah isi padu kanji. Awak kena sebut kuantiti fizik dia. Jangan sebut amylase, jangan sebut kanji. Kalau saya malarkan amylase, saya malarkan kanji. Tak boleh. Kena habaq lah apa kita malarkan tu. Kandungan dia tu banyak mana. So kuantiti fizik dia adalah isi padu. Okay, dan yang terakhir, dia kata kesimpulan dia, suhu tinggi telah memusnahkan amylase. Betul ke? Jawapannya ya. Memang betul. Bila kita panaskan amylase,
Rupa-rupanya kanji kita tak boleh dicernakan kerana amylase telah rosak. Okey, bila amylase rosak, kita letak larutan Benedict. Kita nak pecahkan, kita nak check ada tak maltosa, maka tak ada. Jadi ini menunjukkan betul lah yang amylase ni telah dimusnahkan pada suhu yang tinggi. Jadi kita boleh apply dalam kehidupan seharian kita. Sebab itulah bila kita demam, badan kita kan panas, kita makan makanan lambat nak dicernakan. Kita dalam keadaan demam, kita lambat nak membuang air besar. Sebab apa? Sebab badan kita lambat nak cernakan makanan seperti biasa. Sebab itulah pada waktu awak demam, awak lebih baik makan makanan yang mudah dicernakan seperti buah-buahan, sayur-sayuran ataupun bubur nasi. Sebab bubur nasi dia punya molekul tu memang dah halus. So tinggal lagi nak cerna sikit-sikit je lah. So biar dia cayak-cayak macam tu. Lepas tu letak halia sikit, makan dalam keadaan panas-panas tu. Ini akan bantu untuk pencernaan. Okey. Kita nak tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6. Siapa pula nak baca ni? Muslim baca soalan nombor 6. Muslim? Encik Fuad dan Encik Razak tinggal berjiran di sebuah perkampungan di tepi pantai. Encik Fuad ialah seorang nelayan manakala Encik Razak mengajar di sebuah sekolah di perkampungan tersebut. Gambar foto 1 menunjukkan satu set hidangan sarapan bagi seorang lelaki dewasa yang sihat tubuh badan. Okey, terima kasih Muslim. Ni dia kata, Razak tinggal berjiran dengan siapa? Dia duduk dia duduk tepi pantai. Dua-dua tu mereka berjiran lah. Cik Fuad dengan Cik Razak dua-dua berjiran. Macam awak punya ayah dengan ayah awak lah. Jiran awak. Cik Fuad nelayan. Tapi Cik Razak ni cikgu. Okey. Cik Fuad ni kerja apa? Cik Fuad ni kerja nelayan. Allah tak potong lagi. Kalau tak potong dia tak ada contoh. Cikgu tak dan tadi, cikgu pergi hantar anak dulu tapi sarapan pula, sorry lah. Cikgu hantar kerja kat Empah tadi. Okay. Lepas tu, Encik Fuad ni kerja dia nelayan. Encik Razak pula, cikgu lah dah mengajar nama pun. Dia macam cikgu lah. Mengajar. Okey, satu set hidangan sarapan bagi seorang lelaki dewasa yang sihat tubuh badan. Cik Fuad pun makan hak ni. Cik Razak pun makan hak ni. Sesuai tak? Padahal Cik Fuad tu nak buat kerja teruk tu. Nak pergi tengah hangat dekat laut. Lepas tu nak tarik pukat, nak tarik bot. Nak angkat ikan, nak buat turun. Nak tolak. So adakah sesuai nak untuk Encik Fuad? Ataupun Cik Razak yang sesuai ni? Okay. So kalau kita tengok kat sini sandwich, kalori dia lebih rendah lah. Sebab apa? Sebab dia lebih banyak sayur-sayuran. Roti dia hanya ada 1, 2, 3 keping saja roti. Okay, kemudian temikai pun ada beradik dengan sayur juga. Dia punya kalori dia sikit. Dan hak ni adalah telur lah. Telur ni adalah protein. Pun sama juga tidak membekalkan tenaga tapi membantu untuk membaiki sel-sel yang rosak. Jadi kat sini kita nampak tenaga datang daripada roti, ayak manis teh ni sikit dengan manis dalam buah temikai. Jadi yang sesuai makan yang ni adalah cikgu lah, Encik Razak. Sebab apa? Sebab Encik Razak hanya kerja di office. Dia tak kerja teruk sangat, dia takat naik tangga, turun tangga, bercakap banyak-banyak macam tu lah macam cikgu. Tapi Encik Fuad tak sesuai makan macam ni. Okay, so kita kata Encik Razak lah punya sarapan ni. Soalan B. Cadangkan set hidangan sarapan yang sesuai untuk individu yang anda tidak pilih. Jadi kalau kita tak pilih maksudnya Cik Fuad lah. Cik Fuad ni kena makan makanan yang berat. Apa dia makanan berat ni? Dia boleh makan nasi lemak. Ni dok, kita duduk kat rumah saja bukan nasi lemak. Dia boleh makan apa lagi? Dia boleh makan roti canai.
Tapi dia kata set lah salah satu lah, jangan duk berbelasah dua-dua tu, jangan pun makan, nasi lemak pun makan. Nasi lemak ni dia boleh letak dalam nasi lemak dia tu, dia boleh bubur telur. Dia buburlah sayur sikit, okay. Dia bubur sayur timun ke, tomato ke, lepas tu dia bubur ikan bilis sikit. Okay. Lepas tu dia boleh minum air manis juga sebab dia nak tenaga kan. Dia boleh minum air teh. Lepas tu nak bagi dia buah tak? Bagilah sikit buah. Kalau dia nak makan buah, bagi dia buah pisang. Nak compare dengan tembikai, tembikai lebih banyak membekalkan jus. Tapi pisang membekalkan banyak tenaga. Jadi sesuai lah dengan Encik Fuad yang nak pergi kerja kat tempat yang teruk lah. Sekejap lagi tu. Pergi sampai tengah laut hitam legam, hangat, keluar peluh banyak. Lepas tu tengah-tengah laut tu nak kena minum air lagi banyak lah. Macam tu lah contoh dah. Okay. Kita tengok jawapan yang dicadangkan oleh buku teks kita. Apa jawapan yang dicadangkan kat kita. Jadi kita tengok. Sama tak dengan jawapan awak lah. Ni semua jawapan sendiri tak ada. Dalam buku teks pun dia tak bagi jawapan. Macam tu je. Okey, jadi cikgu rasa sampai setakat tu lah saja perbincangan perbincangan kita. Oh sorry, ada satu lagi. Tak pasal lah, minta maaf. Nombor 7. Okey. Siapa pula? Batrisha, baca soalan Batrisha. Seorang pengamal vegetarian tidak makan daging, ikan dan ayam tetapi hanya makan sayur-sayuran atau atas sebab-sebab peribadi. Walau bagaimanapun, dia boleh makan produk yang berasal daripada haiwan seperti susu dan keju. Okey. Selalu boleh sambung baca. Pada pendapat anda, adakah amalan pemakanan individu tersebut sihat? Terangkan. Okey. Macam mana vegetarian ni? Kita boleh tanya orang India. Siapa dia? Devendran boleh dengar tak cikgu tanya? Devendran, vegetarian tu macam mana? Orang yang vegetarian tu macam mana Devendran? Atau kurang Malaysia nak tanya? Orang vegetarian ni memang langsung tak boleh makan sebarang makanan datang daripada haiwan Ikan macam tu. Ikan semua tak boleh kan? Tapi dia boleh minum susu dan keju. Maksudnya hasil dia boleh lah. Okey, telur boleh tak? Tak boleh. Betul tak boleh. Telur pun tak boleh. Maksudnya susu dengan keju je lah. Jadi maksudnya manusia pula boleh makan susu dan keju saja. Telur tak boleh kan? So maksudnya dia ada terhad lah dari segi dia punya pemilihan protein, betul? Protein dia kena dia pandai pilih. So soalan dia, protein yang dipilih ni sebab apa kena ada protein? Sebab dia nak baiki sel yang rosak, nak membantu pertumbuhan, nak membina sel-sel baru. Jadi kalau tak cukup protein, dia tak boleh makin besar. Jadi sekiranya dia vegetarian, dia kena kreatif untuk memilih protein dalam kalangan tumbuh-tumbuhan seperti contohnya kacang. Semua kacang adalah protein. Okey, kandungan protein dalam kacang tinggi. Kacang panjang, kacang parang, kacang apa macam-macam kacang lah duk ada kan, kacang tanah. Okey, lepas tu daripada kacang tu dia boleh buat produk tempe. Okey, dia boleh guna-guna apa lagi yang ada protein, tauhu. Okey, macam tu. Ini soalan dia, pada pendapat anda, adakah amalan pemakanan individu tersebut sihat? Terangkan. Kalau cikgu secara ikhlas lah cikgu sebut, pendapat cikgu, dia memang sihat. Sebab dia dapat elakkan diri dia daripada lemak. Lemak yang datang daripada haiwan. Sekiranya, dia ada sebab dia. Dia boleh elakkan lemak daripada haiwan, memang dia sihat sebab dia boleh elak lemak daripada haiwan. Sekiranya dia tak guna banyak santan lah, sebab kalau dia still guna santan ke apa ke, adalah lemak dia. Tapi kalau dia just makan yang rebus-rebus ataupun kukus, memang dia sangat sihat. Okay? Cuma dia kena bijak untuk memilih protein. Kalau tidak, tak cukup protein dalam badan lah. Okay, B. Pengamal vegetarian tersebut ingin memasak burger. Rancang menu burger yang seimbang untuk dia. So bila kita sebut burger, maksudnya kita mesti terfikirkan patty, betul? Daging burger tu.
So bila orang vegetarian nak makan burger, dia tak boleh makan burger daging ataupun burger ayam. So macam mana kita boleh replace daging yang dalam tu? So mungkin dia boleh guna campuran cendawan, okay? Sebab cendawan tu kan dia liat-liat kan, dia mesin-mesin cendawan. Kemudian dia plus lah dengan perasa-perasa lain seperti tahu tak cauliflower? Cauliflower tu kubis bunga yang putih tu, dia pun rasa macam ayam. So cendawan macam daging, so cauliflower boleh replace ayam. Perasaan dia lah, dia rasa macam dia makan daging, dia makan ayam. So dia boleh buat patty bentuk macam daging tu, tapi datang daripada cendawan ataupun patty ayam tu daripada cauliflower. Dan yang lain tu roti, letak sos macam biasalah. Okay. Jadi menu seimbang dia, selain daripada kita letak cendawan, kita letak kacang merah, kacang yang panggang tu lah. Okay, red bean lah, kacang merah yang panggang tu. Kemudian kita letak sayur-sayuran seperti salad, timun, tomato. Kemudian kita letak mayonis tak boleh sebab mayonis ada telur. Kawan awak sebut dia telur tak boleh. Dan kita boleh gantikan mayonis dia, kalau tak mau guna telur, boleh guna mayonis tanpa telur. Sekarang dah ada mayonis tanpa telur. Mayonis tanpa telur tu maksudnya dia guna minyak. Dia guna minyak apa entah. Ganti telur lah. Jadi putih macam mayonis juga. Tapi mungkin dia punya rasa ada lain sikit. Dia letaklah sos dan perasa. Okay. Sekejap ke apa macam tu. Jadi seimbang lah makanan dia macam kita makan burger biasa. Cuma kalau kita perhatikan dia bukan daging. Okay. Setakat tu kalau awak ada soalan awak boleh tanyakan cikgu dalam grup WhatsApp kita lah. Okay, tunggu tau. Sekejap, cikgu nak tengok gambar ni hari ni. Boleh tak semua buka kamera Ustaz? Cikgu tengok gambar. Semua buka kamera Ustaz? 1, 2, 3, 4. Tak mau buka kamera tak apa. Cikgu nak tengok gambar macam ni je. Okay. Ustaz jangan left lagi. Cikgu tengok gambar dulu. Sarah, Zahra. Siapa lagi ni? Tak ada gambar ni je cikgu nampak. Awak tak mau buka kamera? Nama orang kat bawah tak nampak. Siapa kat bawah ni? Devendran, Kuhan, Khalidas, Nadia, Batrisha, Zahra, Vanisha. Okey, terima kasih semua. Setakat tu saja. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye Nadia, bye-bye Devendran, Kuhan, Zahra. Bye Mema, bye Muslim. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Nanti siapkan latihan Okey. Okey, semua turun left. Semua turun left. Okay, bye.